Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya kali ini podcast Mahis dalam sesi yang disebut sebagai Heart Therapist. Ini adalah di hadapan saya ni adalah Ustaz Aznil. Boleh saya tahu Ustaz sebenarnya dah berapa lama Ustaz menjalankan rawatan alternatif? Mula tahun 2000 Masalli ala Muhammad. Seingat saya tahun 2006. 2006 Ustaz. 2006 pun kenapa kena cerita sikit lah. Kenapa tiba-tiba masuk ke dalam dunia perubatan yang mana tak termimpi pun ataupun tak ada cita-cita pun nak merawat orang, nak bantu orang melalui perubatan ni. Pasal saya ni orang yang lebih suka berniaga. Ini servis kan? Betul. Dan dia adalah khidmat masyarakat. Betul. Kita bukan nak boleh make money melalui dengan rawatan ni. Nanti lama-lama hati kita akan disuntik oleh bisikan-bisikan syaitan. Masya-Allah, rosak kan? Betul. Maka rawatan tu tak akan jadi sempurna. Jadi satu ketika dulu satu orang makcik masa tu lepas bulan puasa, masuk hari raya ketiga. Bayangkan, okey, kita pergi raya rumah orang halau kita. Kita pergi raya rumah orang halau Orang halau. Orang ustaz pergi Makcik tu lah, kita pergi rumah makcik kan. makcik ustaz lah. Balik sudah kan. Kata balik takkan tak ada ampun maaf saya balik semua kan. Dia kata balik. And itu bukan makcik saya tahulah. Dia memang very friendly, sayangkan anak-anak buah dia. Tapi waktu tu menjadi cabarannya, apabila kita keluar saja daripada pintu rumah tu, dia dah mula start jadi yang lain lah. Okay. Macam rimau sikit lah kan. So kita kata okey, waktu tu saya tak ada apa-apa ilmu, cuma yang ada pada dirinya adalah hafazan Al-Quran tadi. Jadi kawan-kawan guide melalui telefon, baca ni. Okey, faham. Tapi apa yang berlaku waktu tu, Ustaz boleh dekat sikit Ustaz? Kita macam kena tipu lah. Kononnya kita baca dekat apa? Kita baca dekat pegang ibu jari kaki lah. Biasa kan picit tu. Orang lama-lama style tu kan. Saya pernah nampak. Traditional. Pegang ibu jari kaki lah. Pegang dan sebenarnya ambil bawang. Sebenarnya tak ada pun dalam rawatan Islam. Tapi waktu tu kita masih lagi tak belajar, tak tahu apa-apa. Belum berguru lah. Berguru. Jadi buat. Sampai dia kata, okey, aku sakit dengan bacaan Al-Quran kau. Tapi kau dah tutup pintu-pintu tempat aku nak keluar. Jadi macam nak keluar? Oh, ya betul juga. Waktu ustaz baca tu. Jadi dia dah berdialog dengan kita kan. Okay. Kita tak biasa. Dada tak dia cakap dia okey, dah kena kunci, kita blur lah. So macam-macam lah berlaku. Sampai tahap apa tu, kawan kata hang kena, mungkin dia punya arahan tu tak jelas masa tu. Dia kata hang lempang muka ni dan hang sebut Allahu Akbar. Kita pun lempang. Lempang. Orang perempuan ustaz lempang makcik. Bayangkan lempang tu, sepupu kita tengok je. Dia aku lempang kau juga. Asal kau lempang mak aku kan. Macam tu lah. Jadi bila kita lempang, itu memanglah ada kesan lah. Merah. Orang kita lelaki kan, merah, okay. Nampak 5 dekat muka tu. Dan waktu tu kita bukan bertindak atas dasar ada pengalaman kita, tak tahu langsung tentang perubatan. Jadi kita lebih pada emosi kita bertindak kan. Jadi itu kesan yang berlaku pada makcik tu tadi. Kesianlah kat dia. Betul lah. So bila dah habis tu baru kita faham. Telefon balik kawan-kawan, kata hang so lempang ni sampai ada 5 jari melekat kat pipi kan. Kata lempang macam mana? Lempang sungguh-sungguh kah? Lempang sungguh-sungguh lah, kuat-kuat. Oi, bukan macam tu. Rupa-rupanya ada di sebalik itu. Maksudnya ada ilmu yang kita kena tahu. Dia kata hang bukannya lempang tu, hang kena niat saja, macam ibarat lempang dia tu nak supaya makhluk tu pergi. Dengan kalimah la ilaha illallah Allahu Akbar, hang lempang. Maksudnya buat syarat sahaja. Bukan lempang betul. Macam kita mimpi buruk kan. Mimpi buruk malam-malam, tidur sini tak tidur, kali belah kanan, mimpi lagi, kali belah kiri, mimpi lagi. Jadi kita disunatkan bangun daripada tidur,
baca ayatul kursi dan isyarat ludah sebelah kiri. Betul kan? Aha. Bukan pergi ludah sebelah Bukan kiri. macam tu. Yang saya buat tu ludah terus. Ibarat dia lah. Dilempang terus. Jadi itu yang berlaku. Bermula daripada saat itu saya kata tak boleh lah. Ayah pun cakap kena ada ni. Awak dah ada Al-Quran. Awak dah ada hadis-hadis yang awak dah belajar. So apa kata awak pergi belajar juga ilmu ni supaya Ilmu perubatan. supaya awak boleh bantu ahli keluarga awak dulu. Betul. Itu start permulaan dia. Yang tu tahun bila Ustaz? 2006 lah. Kira Ustaz tak kahwin lagi lah waktu tu, baru 2006 saya baru usia perkahwinan tu baru setahun. okey. So itulah titik permulaan Itu titik Ustaz sebagai pengamal perubatan Islam. Masya-Allah. Kenapa Ustaz memilih perubatan Islam ataupun perubatan alternatif sebagai Ustaz punya kerjaya Ustaz? Kerjaya? Ke Ustaz ada bisnes ke lain ke? Tak. Ini Boleh bukan share kerjaya sikit? saya. Oh, ni bukan kerjaya Ustaz. So, kerja Ini lebih kepada khidmat masyarakat. khidmat masyarakat. Okay. Kalau kerjaya nanti kat situ yang saya katakan tadi, ia boleh timbul satu perasaan ataupun satu kita akan letak orang bisnes dia ada target dia. So takkan saya nak target berapa ramai nak kena datang Supaya achieve. ya. Jadi benda tu tak boleh kita letakkan sebagai satu kerjaya. Betul. So kita letakkan sebagai satu khidmat masyarakat, tapi dalam masa yang sama kita keluarkan satu produk supaya dapat menampung tim kita untuk nak buat kerja. Yalah kita nak sediakan pusat rawatan, tentu pusat rawatan yang beri keselesaan kepada pengunjung-pengunjungnya, pasien dia, betul? Jadi kalau letak dekat dalam rumah tak selesa lah, dan orang rumah pun tak selesa. Betul. Jadi kita ada kos kat situ lah yang kita bukan ambil tu sebagai kerjaya. Dalam masa ni kita usahakan yang benda lain. Betul. So kita lebih kepada khidmat masyarakat ni kerana apa? Satunya dia sebagai satu fardu kifayah untuk kita. Betul. Apabila kita tak menekankan akan perubatan yang lebih kepada syariat ni, lebih yang disunahkan melalui dengan Al-Quran. Betul. Masyarakat kita akan pergi menuju ke perkara-perkara ataupun pada perubatan-perubatan yang tidak berlandaskan syariat. Tak syar'i. Lebih kepada perkara-perkara yang syirik. Okey. Kita tengok tahun-tahun yang lalu, tahun-tahun sebelumnya adanya banyak kelas-kelas perubatan Islam. Sebelum yang mula-mula dulu tahun 2000 ke atas lah, 99, 98 tu ramai orang tak tahu, still lagi orang pergi jumpa dengan bomo, dukun-dukun. Jadi kat sini yang menyebabkan terasa terpanggil kat hati saya untuk belajar. Untuk belajar itu pun first disebabkan makcik tadi. Lah. Kemudian Maksudnya Ustaz tak pernah terfikir lah tak pernah. Tak ada langsung nak jadi aku nak buat benda ni pasal ini boleh jadi income aku, tak. Kalau ikut waktu tu sebelum Ustaz yang jumpa terkena dengan makcik tu kan. Maksudnya sebelum pada tu Ustaz punya kerjaya apa? Waktu tu Ustaz buat apa saya bisnes? Memang kita buat mengajar. Saya mengajar aje. Saya banyak buat home tuition, pergi rumah ke rumah, itu saja. Lepas pada tu lah. Quran masa muda dulu Quran sekarang dah tua tak larat nak pergi ajar rumah-rumah. Mengajar kat masjid-masjid pula. Masya-Allah. Okey Ustaz, kalau ikut kan saya biasalah dengar isu perubatan kan. Macam mana Ustaz kita nak kenal yang ni syar'i, yang ni tak syar'i? Sebab saya personally saya memang ada pengalaman dari sudut mak ayah saya yang kena gangguan dan sebagainya. Tapi macam mana kita nak membezakan ni syar'i ni tak syar'i? Sebab saya sepanjang saya tengok waktu mak saya berubat apa semua kan. Saya tengok ada masa memang dia baca ayat-ayat Quran. Tapi kita macam yakin tak yakin dengan cara dia. So dekat mana kayu ukur kita nak kata boleh yang ni? Ada kawan saya. Kenapa tak yakin? Saya tak yakin tu sebab mungkin waktu tu dia cakap jemput apa? Ada ni lah, dia panggil pembantu lah, imam lah apa, dia semayang ajak kejap lepas tu datang. Jadi tapi dia mengaji Ustaz. Ada kawan saya baru-baru ni, kita punya tim, dia keluarkan apa? Sesuatu dalam badan tu kan. Dia keluar Ustaz. Okey, faham. Dia baca ayat Quran. Jadi kita nak kata syar'i tak syar'i tu kat mana Ustaz? Itu kalau macam tadi yang masuk
keluarkan atau lebih kepada pembedahan batin. Ya Ustaz. Istilah dia perembahan batin. Tapi dia baca Al-Quran. Dalam fatwa JAKIM ataupun fatwa bersama dengan perubatan perawat-perawat ni, pengamal-pengamal perubatan Islam, rawatan batin ni haram. Haram. Tolak tepi. Walaupun keluar. Walaupun keluar. Kalau yang keluar tu keluar betul ke keluar tipu? Wallahu a'lam. Itu nama sihir kan? So dia boleh macam magic show. Dia boleh tak buat macam-macam. Jadi kita menolakkan benda yang tu yang tidak ada dalam Islam. Kalau sakit contohnya yang melibatkan, itu kalau melibatkan contohnya batu karang. Pergi hospital. Kami perubatan Islam pun pergi hospital. Okey. Ustaz pergi hospital. Jangan kata perubatan Islam. Kenapa doktor yang di hospital bukan Islam ke? Itu pun Islam dan mereka juga sedang membuat perubatan Islam. Tapi moden melalui ubat-ubat. Kan orang Islam yang sedang melakukan. Cumanya bila buat yang bukan-bukan, contohnya bedah batin, keluarkan sesuatu, alin telur, pernah tengok kan? Betul. Yang dia alin telur, lepas tu dalam telur tu ada tiba-tiba keluar rambut, darah, everything. Okey, itu semua bagi saya dan bagi beberapa ramai lagi sebenarnya kelompok-kelompok guru-guru, ustaz-ustaz dalam perubatan Islam ni, dia tolak. Dia tolak. Tapi mungkinlah ada yang amalan orang-orang lama. Kita kena faham ya. Satu ketika rawatan Islam waktu zaman sebelum kita dijajah, kita ni dikelilingi dengan ulama-ulama. Jadi para ulama ni meletakkan amalan-amalan sufi mereka ni sangat hebat. Jadi dia orang tak akan buat perkara-perkara yang boleh mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun mendatangkan kesyirikan ataupun kesalahfahaman masyarakat kepada agama Islam tu sendiri. Maksudnya benda tu kita tak boleh kata karomah dia lah. Tak boleh. Tak ada, bukan karomah. Tak ada karomah. Sebab kadang-kadang saya terfikir, okey, dia dah baca Al-Quran, mungkin Allah bagi dia kelebihan ke, bukan tak? Tak ada. Maksud karomah tu cerita lain. Cerita lain. Kalau tengok saya tak ada karomah. Karam adalah. Karomah ni bukan level lah. Bukan level kita, mungkin level lebih atas lagi, alim ulama, wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita diberi kelebihan untuk membantu masyarakat, tapi kita tak boleh meletakkan kita ni ada karomah kita, tak boleh. Tak boleh tak? Tak boleh. Tak ada hebat pun kita. Kerana apa? Dalam perawatan ni kita dan pesakit. Dua-dua kena harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul 100%. Maksudnya walaupun kita tak boleh nak katalah, sebab saya tengok waktu dalam perubatan kan, kita tak tahu orang ni apa buat benda salah ke tak salah. Jadi orang kan recommend, orang cakap pergi kat ustaz ni boleh, ustaz ni boleh. Jadi bila kita duduk kat situ, dia pun lah baca lah. Even saya pernah pergi satu tempat, ustaz kita tak boleh kata ustaz lah, perawat tu pergi, dia teka, dia baca tu memang ayat Quran lah. Lepas tu dia pun kata okey Zam, saya dah buang dah. Dia ambil, dia bola botol, dia kata dia dah buang. Lepas tu kita pun, kalau kita dah lalu proses tu, lepas tu kita kata adakah kita ni dah terjebak dalam syirik pada Allah? Sebab kita datang, kita tak tahu dia punya rawatan ni syirik ke tak ke, macam mana? Kalau ikut sebab tu saya tak macam terjebak. Sebab tu saya nak tahu ada kita kalau dah tahu, lepas pada merawat tu macam confused. First tu kita tak tahu kaedah. Tengok kaedah orang tu macam pelik sikit dan diragui. Saya punya konsep senang. Apabila pesakit ataupun perawat saling tidak redha meredai dalam rawatan ni, maka penyembuhan tidak akan datang. Kalau patient ataupun orang yang dah berhajat ni tadi, dia datang dia tak redha dengan kita, dan tak perlu kita rawat. Betul. Dan kalau kita pun sendiri, patient tu datang nak jumpa dengan kita, tapi kita sendiri pun rasa macam tak nak je buat. Jangan buat. Jangan buat. Pasal apa? Dia kena ada kebersamaan antaranya. Pasal bila dia bersatu, kan, perawat redha, pesakit pun redha, maka di situ baru pertolongan Allah Taala tu. Masya-Allah. Kat situ yang kita selalu tekankan. Betul. Pasal tu bila kita jumpa ataupun patient minta kita rawatan, dia boleh tengok kita dulu. Dia boleh kenal kita. Kita kena kenalkan diri kita. Kan? Jadi kalau ada amalan-amalan yang bukan-bukan ni, kita risau juga. Yalah. Sekarang ni Alif
Apa masalah dia? Hmm. Kita sangat risau geng-geng uskun ni. Uskun ni apa? Uskun ni ustaz campur dukun. Macam mana dia jadi? Sebelum dia belajar rawatan Islam, saya bukan nak kata apa, sebelum ni mereka-mereka ni memang terlibat dengan rawatan tradisional yang mana memang amalan-amalan yang lama. Oh, okey, Dia okey, orang faham. ambil daripada nenek moyang, kongsi. Tapi dalam amalan-amalan itu sendiri adalah amalan-amalan yang tidak tidak patuh syariat, maksudnya tidak ada berlandaskan syariat yang betul. Dan kemudian sedikitlah, maksudnya dia tengok YouTube. perubatan Islam ni makin hebat, dia bercita-cita nak pergi belajar. Jadi bila belajar, insya-Allah Allah Taala bagi juga hidayah pada dia untuk meninggalkan amalan tu. Tapi nak tak nak, apabila bila dia dah dapat, terkadang-kadang Terbawa-bawa dengan lama. terbawa perkara yang tu. Jadi bila terbawa, kadang-kadang bawa keluar pedang lah, apalah. Saya pernah tembak pistol lah. Cium. Contoh kan. Jadi kan nampak fitnah kepada rawatan. Pasal dia semua kita yakin yang Allah itu doa sahaja. Rasulullah pun meletakkan di dada, di atas kepala. Macam ruqyah gitu lah. Ruqyah. Tak ada pun pakai benda-benda pelik-pelik. Contohnya macam sekarang mungkin orang kata, macam mana ustaz yang contohnya arwah-arwah Tuan Guru Haji Ismail ke, ataupun Tuan Guru Haji Aruddin ke, kadang-kadang dia gunakan limau nipis ni, ada ke? Macam ustaz sendiri, ustaz ada guna macam kasturi. Kasturi ada ke? Ini Ada sandaran. kita ambil tu sebagai satu kaedah. Kasturi ni dah kita tahu, makhluk yang nama jin ni, dia tak suka kepada benda-benda yang Wangi. Kan kadang-kadang kita pasang bakhur, Bukan. colok busuk. Jin suka tak? Apa beza colok dengan bakhur? Sedangkan kedua-dua ni adalah asap. Asap adalah makanan kepada jin. Jadi Bezanya kat mana tu? apa beza dia? Colok tu bau busuk, memang lazat dah dia makan. Tapi bakhur ni dia bau wangi, dia tak suka. Dia tak suka. Jadi kita ambil benda-benda yang aroma terapi, aromanya sangat baik, dan untuk menolak mereka, bukan mereka keluar, tak keluar, melainkan kita dah melemahkan dia. Kemudian bila jumpa dengan perawat ni tadi, dia akan cubalah ikhtiar untuk keluarkan makhluk itu pun Dengan izin Allah. dengan izin Allah, satu. Yang keduanya dengan amalan orang tu sendiri. Orang tu sendiri beramal. Orang tu sendiri. Maksudnya jangan bila terganggu saja jumpa ustaz lah. Salah. Sebenarnya ustaz pun dan perawat pun dia kena amal untuk diri dia. Untuk pendinding dia. Jadi patient ataupun orang yang berhajat ni tadi, mereka juga pun kena amal. Tak boleh tinggal. Itu namanya setiap ujian Allah nak naikkan darjat. Betul. Elok-elok awak biasa baca Fatihah sekali, disebabkan awak kena ujian, awak baca 10 kali. 10 kali. Masya-Allah, itulah. Faham. Masya-Allah. Okey. Satu kupasan yang menarik tuan-tuan, insya-Allah kita akan sambung. Ada beberapa soalan yang penting. Nanti kita tengok, sebab soalan ni dia berkait dengan apa sebenarnya yang menyebabkan orang makhluk lain suka kepada orang. Dan kita akan dengar jawapan daripada ustaz, dan kita nak tahu apa sebenarnya benda yang makhluk tak suka dekat benda tu. So insya-Allah kita akan sambung selepas ni. Jumpa lepas ni insya-Allah.